Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Hari ini kita akan belajar tajuk kefahaman surah, iaitu surah Ad-Duha. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk semua. Okey. Okey, kita baca sama-sama surah Ad-Duha. Perhatikan dan baca. Okey, boleh ikut sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Okey, baca dan fahami. Pengenalan surah. Baik, kita lihat apa pengenalan surah Duha. Okey, sama-sama kita belajar pengenalan surah Duha. Okey, surah Duha merupakan surah Makkiyah. Okey, di mana surah ini mengandungi 11 ayat. Dinamakan surah Duha kerana Allah telah bersumpah dengan waktu duha di permulaan surah. Okey, tadi sebagaimana yang kita telah baca, di permulaan surah tu kita dah baca wadduha, demi waktu duha. Di mana permulaan surah itu, okey, adalah demi waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu duha. Okey, seterusnya surah Duha ini merupakan surah penafian Allah terhadap tuduhan orang kafir yang menyatakan bahawa Allah telah membenci dan mengabaikan Nabi Muhammad SAW kerana telah lama tidak menurunkan wahyu. Di mana di sini ada sebuah kisah bahawa ada satu masa itu wahyu terlalu lama tidak turun kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila keadaan itu berlaku, maka orang-orang kafir mereka mengata bahawa Allah telah membenci dan mengabaikan Nabi Muhammad. Oleh sebab itulah surah lama tak turun kepada Nabi Muhammad. Wahyu tak turun pada Nabi Muhammad SAW. Keadaan ini menyebabkan Nabi Muhammad sudah pastilah berasa sangat sedih. Itulah dia tentang pengenalan surah Duha. Baik, seterusnya kita pergi kepada pengertian surah. Jika anak-anak ada buku teks, boleh lihat di dalam buku teks pendidikan Islam ya.
Baik, sekarang kita akan baca bersama-sama surah Ad-Duha berserta dengan maknanya. Ikut saya baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Maksudnya, demi waktu duha. Di mana kalau kamu masih ingat dalam ayat 1 ini, dalam pengenalan surah Ad-Duha, Allah telah bersumpah demi waktu duha. Ayat yang kedua. Wal-laili idza saja. Maksudnya, dan malam apabila ia sunyi sepi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maksudnya, bahawa Tuhanmu, wahai Muhammad, tidaklah meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh orang musyrik. Dalam ayat ketiga ini menunjukkan bahawa Allah telah menafikan segala tuduhan-tuduhan serta ejekan-ejekan daripada orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad. Yang mengatakan bahawa Allah tidak menyayanginya lagi dan Allah telah melupakannya. Kerana disebabkan oleh wahyu lama tidak turun kepada Nabi Muhammad. Seterusnya ayat yang keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maksudnya, dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik daripada permulaannya. Dan ayat keempat ni, Allah menceritakan tentang pengakhiran kehidupan Nabi, yang mana kehidupan dia adalah lebih baik daripada permulaannya. Ayat yang kelima. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bermaksud, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberi kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha, yakni berpuas hati. Ayat yang keenam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Maksudnya, bukankah ia mendapati engkau yatim piatu, lalu ia memberikan perlindungan? Sambung dengan ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-7. Wa wajadaka dhallan fahada. Maksudnya, dan didapatinya engkau mencari-cari jalan yang benar, lalu ia memberikan hidayah, petunjuk dengan wahyu Al-Quran. Ayat seterusnya yang ke-8. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan didapatinya engkau miskin, lalu ia memberikan kekayaan. Ayat yang ke-9. Fa ammal yatima fala taqhar. Oleh itu, adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Ayat yang ke-10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Maksudnya, adapun orang yang meminta, yakni bantuan pimpinan, maka janganlah engkau tengking herdik. Dan ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maksudnya, adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebut dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Baik, ini adalah ayat daripada surah Duha beserta dengan maknanya. Kita tengok intisari surah Duha. Apa yang diceritakan dalam surah Ad-Duha? Yang pertama sekali, pengisiannya adalah bahawa
Allah tidak pernah mengabaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda akan diberi kegembiraan yang besar di akhirat kelak berbanding di dunia. Kita tahu bagaimana perjuangan Nabi dalam menegakkan syiar Islam. Banyak rintangan, banyak dugaan, ujian yang dihadapi olehnya. Okey, tapi segala ujian yang dihadapi olehnya sangat berbaloi kerana Allah itu memberi kepada baginda kegembiraan yang besar apabila berada di akhirat kelak berbanding di dunia. Yang seterusnya, yang kedua, menggambarkan nikmat yang diterima oleh Rasulullah SAW seperti perlindungan semenjak kecil dan petunjuk, yakni Al-Quran. Kita tahu kehidupan Nabi semenjak kecil, dia adalah anak yatim piatu. Sepanjang Nabi hidup, Allah sentiasa memberi perlindungan kepadanya. Dan akhirnya dia mendapat petunjuk, yakni Al-Quran daripada Allah Ta'ala. Yang seterusnya, Allah juga mengingatkan manusia supaya menyantuni anak yatim, membantu orang miskin dan orang yang memerlukan bantuan serta menyebut segala nikmat yang diberikan sebagai tanda syukur. Bagaimana kita nak menzahirkan kita rasa bersyukur pada Allah? Selalulah rajin-rajinlah melafazkan kalimah Alhamdulillah. Maksudnya kita sentiasa menghargai apa yang Allah beri kepada kita. Selain pada itu, kita juga diingatkan oleh Allah supaya menyantuni anak yatim. Maksudnya di sini ialah berbuat baik terhadap anak-anak yatim. Kemudian membantu orang miskin. Jangan kita pergi membiarkan orang-orang miskin itu tersebut. Maksudnya kita menjauhi mereka. Sepatutnya kita patut membantu mereka. Kemudian orang yang memerlukan bantuan, juga kita kena bantu mereka. Ini adalah intisari surah Ad-Duha. Seterusnya tengok pengajaran surah. Apa yang kita dapati daripada surah ini? Antaranya ialah yang pertama, orang yang berusaha akan berjaya. Kerana kejayaan tidak akan datang bergolek jika kita tidak berusaha. Yang kedua, kita hendaklah menjaga kebajikan anak yatim dan membantu orang yang memerlukan bantuan. Dan yang ketiga, sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Terlalu banyak nikmat yang Allah bagi pada kita. Maka kita sebagai hamba-Nya hendaklah sentiasa bersyukur. Rumusan apa yang kita boleh dapati daripada pelajaran hari ini ialah dalam surah Ad-Duha, Allah menceritakan nikmat-nikmat kurniaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini sebagai dalil-dalil ketinggian dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di akhirat. Baik, sekian saja. Terima kasih kerana menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.